Dah boleh mula. Okey, saya mulakan ya. Okey. Okey, soalan mengatakan ya. Okey, soalan memberi rajah berikut iaitu di mana dia berada ada tali dia bersama 1.70 kedua-dua ni dan dia berputar rod ini. Jadi kita boleh mengambil boleh assume yang dia sebenarnya berpusing secara tu. Oleh itu kita mulakan dengan sketch free body diagram dengan cara begini. Okey. Tapi kita dia tidak memberitahu yang bahawa dia tidak memberitahu bahawa yang berapa darjah dia ke arah mana. Tapi kita boleh tapi dia memberitahu dia punya mass dia punya GSIM. Oleh itu kita dapat tahu bahawa T1 ialah 35 iaitu di atas dan T2 di bawah dia tidak memberitahu. Tapi disebabkan dia sama panjang pada sini iaitu 1.74, jadi kita boleh assume yang ini boleh dianggap sebagai bulatan. Dalam bulatan segitiga, ia memberi 60 darjah. Jadi oleh itu kita ingin membahagikan kedua-duanya. Jadi maka dapatlah 30 darjah dan 30 darjah di sini. Okey, kita dapat menjawab soalan nombor 1A. Jadi kemudian kita akan jawab nombor 9B1. Nombor 9B1 ialah dia tanya soalan bagaimana untuk mendapatkan jawapan untuk mendapatkan tension di bawah. Oleh itu kita memasukkan kita boleh menganggap bahawa Fy ialah 0 kerana dia tidak memberi force atas atau bawah. Dia memberi force pada bulatan. Jadi oleh itu kita masukkan formula seperti berikut dengan menambah T1 sin 30 untuk dapatkan di sini force naik tu, dan T2 sin 30 untuk mendapatkan force di sini, dan kemudian minus 1.3145 iaitu menunjukkan formula untuk mendapatkan weight kerana dia punya sini. Jadi weight kat sini ialah 1.34 9.81 sebagai gravity, dan kemudian kita mendapat 13.145 Newton. Oleh itu kita mendapatkan dia punya formula dan kita minus di sini, kita gerak kedua-dua ni disebabkan T1 sudah diketahui, oleh itu kita gerakkan semua ke sebelah dan mendapat T2, kita menggunakan algebra dan kita mendapat T2 ialah 8.71. Untuk soalan seterusnya. Bukan T1 tu 34 bukan 30 kan? T1. Betul soalan. 35. Kan 35, 34 So dia akan dapat 8.74. Baik terus lah. Sebab saya record ni awak punya video. Okey. Pada yang seterusnya, kita ingin mendapatkan force keseluruhan, force circle. Maksud dari situ kita dapat mengetahui bahawa dia bergerak secara ke tepi. Dia bergerak secara ke tepi ke sini dan pusing ke sini. Jadi kita dapat mengetahui yang dia pasti bergerak ke sini. Kerana rod tu diputarkan seperti berikut. Oleh itu kita boleh menganggap Fc equal Fx. Force dia ialah begitu. Kemudian kita menambahkan kedua-dua force yang telah diberi, kita boleh menganggap dia ke arah ke sini ialah positif
dan arah sini ialah negatif. Jadi dari situ kita boleh menambahkan kedua-duanya kerana kedua-duanya mengarah ke kiri dan kita mendapatlah jawapan 37.854. Dan akhir sekali iaitu kita ingin mendapatkan velocity yang berlaku pada force pada keadaan berikut dengan cara menggunakan formula F equal mv square per radius. Dari situ kita mengambil F ni berdasarkan dari soalan 9P2. Jadi kita masukkan dia punya mass seperti yang telah diberitahu pada soalan 1.34 dan radius 1.7. Kita gerak dia ke sini, maka 48.02. Kita square rootkan kedua-duanya. Maka dapatlah 6.93. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ID. Ada soalan tak kawan-kawan? Kalau kamu perasan nombor 9B2 tu jawapan akhir di buku tutorial tu salah lah sebab dia buat jawapan akhir dia 40 kan, 40.1 Newton. So jawapan yang ID bagi tadi tu betul lah. Sebabnya hanya force di bahagian X komponen saja yang ada kan. Okey, so kita kalau tak ada soalan boleh teruskan nombor 10. Nombor 10. Siapa kumpulan nombor 10 ni? Damia Irdina, Fatin Nur Najwa, Hazi Irfan, Intan Rosanita, Khairul Arina, Kritish, Izri. Okey, siapa antara awak ni yang akan Madam, saya Madam. Kritish. Okey. Boleh share skrin lah. Sekejap nampak skrin Sekejap, belum lagi. tak kan? Okey, dah. Okey, tulisan tak cantik yang tak apa. Okey. So soalan 10 sekejap Okay, baik. Soalan 10 dia kata an object of mass attached to a string of length and the object is moving with constant speed in a vertical circle. So the maximum tension in the string is T maximum and G is the acceleration due to gravity. So kalau nampak kat sini dia punya object moving dalam constant speed tu yang ni, dia moving constant speed. Lepas tu dia punya objek tu, kalau objek tu kat atas, dia punya tension tension akan opposite, so kat bawah ni. So ini yang top punya kat sini. Lepas tu kalau dia punya mass tu, objek tu kat bawah, dia punya tension ke opposite, so atas. So dia punya weight sama juga ke bawah, sini pun sama bawah. So ni untuk 10A, jawapan untuk 10A. Diagram dia nak tanya top dan bottom. Lepas tu kalau kita nampak kat sini, kalau nampak kat sini dia punya radius ni sama dengan length of string. So kalau kita buat soalan B, dia punya expression, so FC tu sama dengan mv square per r, so r sama dengan l, so sebab itu mv square per l. Lepas tu yang
soalan C kita kena buat, sebelum tu kita buat table dulu. So table ni untuk top punya, so T0 ni T bawah, Cx dalam kat X kosong, lepas tu kat Y sebab bawah, so negatif T, W kat X tak ada kosong, lepas tu kat bawah negatif W, yang ni F pos, lepas tu saya terus tulis MV square per L yang formula yang dapat dari sini. Lepas tu sama juga untuk bottom punya table, sama juga tapi yang beza T. T kat bottom atas. So sebab itu saya tak ada negatif. So kalau kita nak tengok yang mana tension itu maksimum, kita boleh guna je untuk ambil Y axis punya dua-dua. So kalau ikut untuk top punya, dia punya mg akan jadi mg tolak mv square per L. So compare dengan bottom punya, ini lagi rendah. So ini lagi macam ada banyak maksimum lah, ini minimum sikit. Sebab itu string akan breaks at the bottom. Sekejap Kritesh, cuba digambar free body diagram di bahagian top tu, lukiskan ada. Ni. Okay. Lukiskan dia punya axis. So kembali semula pada awak punya table tu kejap. Okay, so table untuk top, dia punya MAC tu negatif lah kan? Sebab dia ke bawah. Ya, okay. So conteng, boleh conteng kan guna pen merah dekat gambar awak tu. So ni negatif. Macam cantik. Masukkan sikit lah. Buat pembetulan sikit lah. So okay. Lepas tu macam mana ni? Sekejap negatif T. So, okay, kalau kita guna ni ambil negatif, ini jadi macam MV square tolak dengan MG. Okay. Faham? Madam? Betul, dia akan jadi MV squared tolak dengan MG, betul? MG, kalau kita guna negatif kat sini. So, betul. Kalau compare dengan tolak lah kan. Okay, so kalau compare dengan top bottom, yang bottom lebih maksimum, so yes. Okay, breaks. Lepas tu just ganti je lah guna maksimum. Lepas tu M kita dalam dia bagi gram, so tukar kepada kg 0.05. Dengan speed velocity 10 kos 2. Lepas tu dia bagi length dalam sentimeter, so tukar kepada meter 0.6 tambah dengan 0.05 darah dengan 9.81 dapat capai ni. Okay, very good. So jawapan yang tu dia akan break at the bottom lah kan? Sebabnya at the bottom tu adalah T maksimum lah berbanding daripada T at the top. Dia kalau kita buat matematik macam Kritesh buat tu, dia akan jadi MV square over L minus MG. So kalau minus, nilai T dekat top tu lebih rendah lah daripada nilai T dekat bottom kan. Saya takut kawan awak macam tak bagi perhatian. So that's what Kritesh bagi tahu, string akan break at the bottom sebab at the bottom adalah T max. Okay. Sebab dia tambah ke sini. Tak ada kan? Okay, ada soalan untuk Kak Kritesh? Kalau tak ada, kita teruskan. Terima kasih Kritesh. Sama madam. Okay, so kita teruskan ke nombor 11 lah. Nombor 11, kumpulannya siapakah? Izham, Afiq, Faris, Khairin, Nolina, Aisyatu Farisha. So siapa yang bentang? Saya madam. Okay, so Lina share screen
Share screen kat mana? Kenapa saya tak ada whiteboard? Oh, okay. Saya dah share kan, Madam? Okay, dah nampak dah. Okay. Okay. Yang ni nombor 11. First. Dia cakap a firewall with diameter 18 meter and rotates at the rate 4 RPM. Calculate the acceleration. Okay, saya anggap bullet ni ialah firewall saya. Then the diameter 18. Which is saya kat sini sebelum cari radius. Radius saya 9. For RPM ni saya anggap seperti frekuensi. Sebab tu dekat sini pada formula, so saya boleh masukkan dua benda ni dalam formula angular velocity. Angular velocity, salah je. So masukkan macam biasa and then kira-kira akan dapat 2.5 pi rad. And then dah dapat benda tu boleh masuk pada formula acceleration lah macam biasa. Equals to RW squared and then masukkan dapat 1.579. Okay, yang kedua B, dia cakap magnitude and direction of the force which the seat exerted on a 40 kg. So the first nak kata dia nak lowest point of the wheels. Okay, lowest point. So kalau firewalls tu berputar, so confirm lah yang atas akan, maksudnya benda kita akan bergerak juga. So kita akan jadi kat bawah ni ialah kita punya lowest. Yang berat kita ialah 40 kg. So saya kat sini saya keluarkan FBD. And then kenapa saya pilih centripetal acceleration ni ke atas sebab center. Sebab tu dia naik ke atas. And then saya buat table. Kat bahagian part CX memang kosong. Saya kira hanya kat bahagian part CY sahaja. And then saya kira macam biasa. And then saya terus dapat jawapan. Yang kedua dia kata nak highest point. Highest point. Okay, ni saya punya, maksudnya saya punya beban saya kat sini. So kalau macam kat atas tadi kan, dia ke bawah. Okay, ni pun sama. Cuma dia beza dia, okay ni yang ni bawah, yang ni atas. Kat sini beza dia ialah centripetal acceleration. Which is kat sini ialah ke bawah sebab dia punya center. Lepas tu saya buat table macam biasa. Dan saya kira macam biasa and dah dapat jawapan. Itu saja. Okay, terima kasih Lina. Siapa ada soalan untuk Norlina? Saya faham lah dia cakap apa. Awak faham tak? Okay, tak ada Okay, very good. So last, kumpulan yang paling last. Nur Aina Nadira, Akila, Ain Fatihah, Izati, Safia, Fatin Atika. Siapa nak present? Terima kasih Lina. Sama-sama, Madam. Cepatlah, mana nombor kumpulan keempat ni, nombor 12. Madam saya. Fatin Siti Nurfatin Atika. Madam, Lina stop sharing. Lina. Sekejap, saya kena ambil barang sekejap ya. Okay. Sorry. Tak apa.
Okay, teruskan siapa tadi? Fatin, Siti Fatin. Saya. Kejap Nampak tak skrin? Sedang, belum lagi. Okey. Belum nampak lah. Belum nampak? Orang Saya nampak. dah present. Yang lain nampak tak? Fatin, buka tempat yang awak nak Mana? present. Dah nampak skrin awak? Tapi nampak skrin lah kan? Nampak? So, kalau nampak macam ni nampak tak? Nampak. Okey. Okey, saya pun look juga. Okey. Saya present Okay, Saya present soalan dulu tau. Okay. Okay, kalau based on nombor 12, kan dia kata a roller coaster car has a mass of 1,200 kg when fully loaded with passengers. So kata kunci dekat dalam soalan ni roller coaster tau. Tahu tak roller coaster kan dia bentuk macam bulat-bulat tu kan? Okay. So dia kata dia nak as the car passes over the top of a circular track of radius 18 meters upside down position. So maksudnya dia punya kata kunci adalah upside down position. And dia punya kata kunci juga the top of a circular track of radius 80 meter. So dia nak magnitude and direction of the force. Okay, so kalau kat sini kalau dia kata dia nak kalau dia kata dia nak the track on the car at the top of the hill. So maksudnya dia berada di atas. Okay, so kalau nak tunjuk dia berada di atas. So ini dia punya saya bayangkan bentuk dia macam ni. Dia kat sini. Nampak tak? Okay. So dia kata dia dekat the top kan. So dia bila dia berpusing, kereta tu akan jadi upside down macam ni lah. Macam B ni. Bentuk B ni. Okay. So bila dia macam tu, kita punya free body diagram, dia akan jadi bentuk macam ni. Sebab apa? Sebab N, kalau korang tahu kan, kalau N force, dia punya permukaan berada di bawah, so N dia akan di atas permukaan tu. Faham kan? So macam ni lah dia punya body diagram. So kalau ikut daripada saya punya solution, dia akan jadi macam ni. Free body of diagram. Okay, so saya buat table. So di komponen Y sebab semua ada kat bawah and then dia punya force punya sum of force pun negatif. Okay. And then saya guna komponen Y as the tu. Lepas tu saya factorizekan tau sebab saya nak potong negatif both side. And then masukkan dia punya info sebab dekat soalan semua dia dah bagi dah info M dia 1,200 and then dia punya radius pun 18 meter and then dia punya speed pun dia dah bagi 18 meter per second. So masukkan dalam formula and dia terus dapat jawapan. Itu sahaja.
Okey, saya faham. Orang lain faham tak? Faham ya? Okey, so kalau tak ada soalan, boleh salin semula lah yang soalan yang kumpulan awak tak buat kan. So mesti semalam awak buat yang kumpulan awak punya je kan. So salin balik, nanti saya bagi video ni tapi lambat sikit lah sebab dia nak proses kan. Nanti saya bagi video yang kita rakam ni. Lepas tu dah settle tu awak submit lah dalam Google Classroom Sekejap saya nak stop recording.